Apasal macam sinema? Nah, je sinema kan. Padahal series baik. Okay, jom kita tonton. Haven't you ever wondered what else is out Cantik there? tu. Oh, look at that ship, man. There's wonders in this world beyond our wandering. Hai. I miss New Zealand. Lawas Yeah, kan. man. New Zealand lawan. Captain of the King. Galadriel. Fellowship. The Fellowship. Oh, ni elf baru ni. Elf kulit Ataupun hitam. lama. Elf kulit hitam ke? It's like... Ni dia. Apasal macam sinema? Nah, je sinema kan. Padahal series baik. Mahal Pasal betul lah dunia bajet ni. dia 400. Dia kan golem 480 juta tu. Itu batu. Tapi satu episod berapa lama? Sejam ke? Sejam ke 2 jam? Diorang kata 2 episod pertama bagi siri The Lord of the Rings, The Rings of Power di Amazon Prime adalah 3 jam. Alhamdulillah. Sejam Inilah setengah. kita Sedap. Parti. Sejam setengah, episod kedua sejam Sedap. setengah. Okey, bagus. Itu baru level Lord of the Ring. Yes. So, apakah 60 juta para satu. panelis tentang trailer pendek ni daripada Super Bowl tentang The Lord of the Rings? Kita mulakan dengan Jamal, silakan. Kita compare dengan Wheel of Time silakan. Ambil kau. Aku tak nak compare. Aku compare dengan the LOTR punya trilogy. I feel that the look, the feel is updated, cinematically is updated, visually is updated, and kalau kau tengok scene yang ada banyak orang, ada banyak benda, ada banyak weapons dan sebagainya tu, dan if you pause and then kau zoom in to the details, kau akan nampak macam that's where the money went lah. So basically this was how orang yang sabar dan yang tunggukan Wheel of Time mengharapkan daripada siri Wheel of Time yang Rafe Judkins buat tu. Namun kita tak dapat benda tu. So that is another matter altogether. Tapi for me is that I am really looking forward to this without realizing. Walaupun benda ni Similaron yang aku hanya akan baca kemudian, but I serious tak sabar saya. Sebab if you ask me, Tolkien is the father of fantasy ya. So inilah rupa fantasy yang dalam kepala dia yang semua orang satu dunia dah kongsi. Walaupun you know you are worlds apart, you are different cultures, you are different race and different countries. Tapi bila kau cakap fantasy, is this exact same picture. But ini semua trailer je lah, aku tak tahu how it will really be like. So yeah. Kau tak rasa tak puas hati ke bila kau dengar yang Lord of the Rings dapat bajet 480 juta untuk satu season, tapi yang lagi satu siri tu yang dianaktirikan dapat 80 juta je. 480 dengan 80 juta, jauh tu babi. Okay, I had a lot of time to think about this after kita dah habis kita punya bedah tau. Dan aku rasa okay lah, 80 juta tu kalau itu adalah harga inflasi, samalah macam bajet 10 juta, 15 juta about 10-15 years ago, which I think is fair because Lord of the Rings dah ada precedent, which is the trilogy. So diorang tahu yang diorang nak bagi apa dan diorang tahu kita orang nak macam mana. Dan 80 juta tu dia bagi kat Rafe Judkins tau. So bila aku tengok balik, I read up more about him. He is basically it's a TV show. It's a TV fantasy show done by a TV person. Tapi yang Lord of the Rings ni macam buat filem kan. 480 juta bagi 8 nanti je 60 yes, juta. macam buat filem. Dan memang dia kena bagi duit buat filem macam tu sebab 60 juta satu episod tu. 60 juta satu episod. Ya, dia memang dia kena bagi duit filem sebab dah pernah ada filem. So kalau dia bagi duit yang tak secah duit filem, orang akan compare immediately. Memang kena bantai. Bantai ya bro. Gila tu, 60 juta tu kau boleh buat berapa banyak filem Blumhouse ataupun filem A24. Kenapa bro? Ni Lord of the Ring bro. Ni Lord of the Ring bro. 60 juta banyak sial. Okey, Duan, apakah pendapat kau terhadap trailer Aku Rings of Power? as fan Lord of the Ring daripada aku form 1,
masa tahun 2001 keluar kan tu. F tu silap. So memang aku memang fan daripada dulu lah. Tapi walaupun fan tentu aku tengok kat CD je. Sebab tentu macam tak mampu lagi nak tengok wayang. So kita tengok kat CD, beli CD je kan. So memang best gila lah. So bila kau dah jadi fan Lord of the Ring ni, lepas tu keluar pula Hobbit, kau dah macam dapat balik as a feel Lord of the Ring Hobbit ni kan. Lepas tu sanggup pergi New Zealand nak tengok tempat Hobbiton tu. Lepas tu kau dapat balik Ring of Power ni, memang macam blessing lah. Lepas tu dengar pula dia modal dia bagi memang bukan kaleng-kaleng punya, memang dia bagi all out. Aku rasa benda ni memang akan jadi best lah. Cuma aku rasa aku nak confirmkan korang, betul ke jalan cerita dia sebelum Sauron jadi jahat lagi? Mana dia orang yes. macam tu? Ini adalah satu siri TV prequel 3,400 tahun sebelum Lord of the Rings dan Hobbit. So ini masa Galadriel baru umur 3,000 tahun and Elrond pun around 3,000 tahun. So ni masa dia orang zaman muda dan Sauron baru nak mencipta 19 cincin untuk diberi kepada kerajaan manusia, elf dan dwarves, dan akhirnya dia akan cipta the One Ring that will rule them all. Maknanya ni Sauron manusia. Mungkin Sauron manusia lagi. Manusia dan maybe baik lagi aku rasa. Tapi dia ada beritahu tak siapa jadi Sauron? Tak ada lagi tak beritahu lagi dia tak cakap siapa casting sebagai Sauron lagi. Sebab aku rasa dia akan jadi misteri tau. Kita macam tak tahu siapa Sauron sebenarnya. Sebabnya aku rasa masa jadi manusia, nama dia bukan Sauron aku rasa. Nama dia Sophie ke apa. Tapi ke, kau kena ingat masa ni dia dah berguru bawah Dia cuba. dia dah berguru bawah the Dark Lord Morgoth. Morgoth dah kalah in the first age of man. Morgoth dah kalah in the War of the Stones je. The War of the Old War kan. The Old War lah. Tapi Morgoth dah kalah, tapi Sauron dah pernah berguru bawah Morgoth. So sekarang Sauron punya turn pula nak rise to power. Tapi aku fully macam dia tak reveal siapa Sauron lah. Sebab kita tak pernah nama sebenar dia apa semua kan. So biar macam secret hati ambil punya identity dia ni Sauron. Dia ada dua identiti dalam siri ni. Dia akan jadi so it's going to be interesting. Tu memang sebab dia macam misteri tau. Aku memang mengharapkan kat ending dia ada plot twist. Aku yang dia ni Sauron. Rupanya dia ni Sauron. Tu memang best lah. Memang best kalau dia buat. Wan sebagai seorang kaki Game of Thrones, kau tengok Game of Thrones finale pun satu episod dalam 15,000 bajet dia. Apa pendapat kau yang bajet setiap episod untuk season 1 dah 60 juta daripada 15 juta comparison dengan Game of Thrones finale, yang ni 60 juta. Silakan. Wow, I think they really put all the money into fruition lah, macam Jamal cakap. All of this aku tengok mula-mula bila aku tengok trailer tu ni first time aku tengok trailer ni tau. Aku saja aku nak tutup reaction ni. Aku tengok ini movie ke apa? I was like wow, dengan action shot dia Galadriel yang tengah cocok kat batu tu macam tu, stun dia punya work, dia punya environment macam wow. Ni betul-betul power lah. Memang dia letak dia full effort lah. Cuma aku nak tahu 500 juta yang dia orang bayar untuk ride dengan 480 juta untuk filem lain kan. So that means they spend about 1 billion. Untuk rights dia bayar 250 juta. Oh, dan memang dia spend about 1 billion for this lah. Untuk marketing lagi dia tak kira kan. Betul. So bila aku tengok benda macam ni, dan lepas tu aku pun actually tertarik dengan The Lord of the Ring waktu tahun 2000 tau, because there not a lot of thing yang cerita-cerita yang menarik pasal fantasi. Dan lepas tu aku ingat Magic the Gathering pula berdasarkan Lord of the Ring. Lepas tu this is the other way around So aku as a fan baru nak naik kan, sebelum baca novel tengok movie dulu, rasa macam teruja lah bila benda-benda macam ni keluar. And then aku tertarik bila Duan cakap Sauron, actually we doesn't know who Sauron. Even in the book pun dia tak cakap manusia ni siapa kan, Sauron kan. So I love to see it. Let's say dia ada 3 watak dalam tu kan, tak tahu mungkin 3 watak tu 2 watak dia main-main nampak macam ni, kita mainkan perasaan kita. Dan lepas tu tak asal Mamat ni Sauron. And if can dia tak, kalau dia tunjuk Morgoth punya siluet ke apa tengah ajar orang tu pun dia tak tunjuk siapa. Semua tak. Betul. Jangan tunjuk. Baru seronok bagi aku. Barulah kita ingat ni baik kan, nampak ni baik lah. Bukan macam Star Wars Star Wars macam is a very giveaway lah. Palpatine. Aku jadi senator, lepas tu nampak muka dia punya hidung kan, aku tak but it's good lah. For me I'm looking forward pasal dia punya law apa semua lah kan.
dalam second age ni macam mana dwarf tu hancur apa semua kan, apa jadi macam dengan bagaimana diorang. Khazad Dûm, the city of the dwarves hancur, dan then kita akan tengok Numenor, city manusia juga hancur. Tapi yang paling penting adalah moyang kepada Aragorn, iaitu Elendil, dah kalahkan Sauron dah dapat cincin tu dah, lepas tu dia tak nak buang dalam Mount Doom. So kita akan go back in time to the how that shit happened. Ya, itu pun actually ada banyak teori berdasarkan tapi lepak luar tu dah panjang. Yes. Kenapa Ritos ni tak boleh dimusnahkan pun sebenarnya, ada sebab. Itulah kan. Tapi tu nanti jadi 3 jam. Alright, soalan bonus terakhir untuk semua panelis. Apakah pendapat anda bahawa adaptasi ini agak woke ya? Tiba-tiba ada elf kulit hitam lah, ada dwarf kulit hitam lah. Pada aku, Tolkien masa dia tulis dia tak cakap orang tu orang Cina ke, orang kulit hitam ke, orang Mexican ke. Dia cakap. Dia dah cakap dah orang tu hobbit, orang tu elf, orang tu human. Tapi dia tak cakap yang pelakon kalau dilakonkan lah itu kulit hitam ke. So apa pendapat korang, tiba-tiba kau ada elf kulit hitam, kau ada dwarf kulit hitam. Is that mengacau dengan visi asal Tolkien? Apakah pendapat kau sebagai seorang penulis? I think it's fine. I think because bila fantasy, bila kau menulis sesuatu cerita, bila kau berkarya, kau hanya dunia, logika dan imajinasi kau is based on your reality, is based on what you know. That is what your imagination is based on. You only go beyond what you know into something that you don't know. So everything that you create follows a certain logic, and that logic is based on your life lah and your reality. So kalau the old Tolkien, bila kita baca Similaron dulu, kita baca Lord of the Rings dulu, dan kita tak tahu yang benda tu ada different races. In a manner of speaking, Tolkien dah buat the kepelbagaian kaum dan bangsa, because dia ada orcs, dia ada elves, dia ada hobbits, dia ada humans, lepas tu dia ada dan sebagainya. Dan dalam elves dia ada puak ni, dia ada puak tu. So in that sense, the diversity dah ada dah. Cuma benda tu melalui kacamata seorang Caucasian daripada barat. So when you are not in this current world now, where our understanding and our sensitivity towards diversity dah makin mendalam, dah makin meluas, siapa yang boleh cakap kalau nak cerita fantasy, kalau kau dah boleh ada orcs dengan elves, takkanlah kau tak boleh ada elves kulit hijau dengan elves kulit coklat, takkanlah kau tak boleh ada elves, faham tak? Something like that lah. So that kind of diversity is not surprising. So sekarang ni kita terlalu nak letak sangat, ni representation. When the showrunners nak letak benda tu kat depan, tu yang kita nampak. Tapi macam Jamal kena cancel ke? Kena cancel. Sebab dia cancel Jamal, sebab kau babal. Terus kena cancel tu. Member terus kena cancel. Member tu cancel sebab woke. Okay Wan, teruskan agenda awak kau pula. Biar kau pula cancel. Apakah pendapat kau, woke atau bukan woke? Ini adalah woke. Tetapi bagi aku lah, sementara aku tengok trailer ni, woke dia setakat ni tak mengacau. Aku nampak macam betul apa Jamal cakap. Takkanlah elf tak ada black people, tak ada apa semua. Let's say satu bangsa, spesies lain. Even kalau tengok cerita lain pun, alien pun sama dia orang ada puak-puak dia orang sendiri kan. Walaupun mungkin kulit tak berlain, tapi perlainan perfahaman. Cuma satu je lah. I love this thing to be very, what we call, bersahaja. Tak adalah macam, sebab dia ni elf yang black, lepas tu dia ada certain punya kriteria atau apa. Dia macam, benda tu macam benda biasa, benda normal. Like how they portray in Wheel of Time. Okay je, relax. Itulah aspek yang aku suka kot dalam Wheel of Time yang macam tu. Okay, so aku harap Lord of the Rings pun tak menggunakan bangsa tu sebagai benda yang depan lah. Just macam bersahaja je. Just because yang ni. And Jamal dah masuk. Jamal lah, sama. Jamal, kau kena cancel ke tadi? Tak tahu. Tapi point aku adalah kalau kita tak boleh nak ambil source material tu based on a world that we see Tolkien wrote, based on his reality 60-70 years ago, and then kita anggap benda tu adalah mutlak dan tak boleh diubah, benda tu absolute. Tapi pada masa yang sama kita nak kata, alah Tolkien tu dia pakcik orang putih, dia mana tahu apa-apa, dia bigot, dia it's tapi bila kita cerita pasal Lord of the Rings, tak boleh kita kena ikut source material. So benda tu contradiction lah. So he did diversity in how he knew it, which is all the various races. So kalau sekarang kau tengok, then okay lah, macam aku cakap tadi, Wheel of Time tu
aku rasa okay. Aku tak nampak yang dia nak letak ni representation perempuan ke, lelaki ke, kulit hitam ke, kulit hitam. You don't feel that. The only issue that we all had with Wheel of Time is how it was adapted. So tak nampak yang dia nak letak representation ke depan seperti mana Why the Last Man contohnya. Buat The Last Man Corner tu. Pedas tu. Duan, apa pendapat kau tentang diversity dalam casting? Sebenarnya dia betul lah Jamal dengan Wan cakap. Sebabnya masa kau tengok Lord of the Ring dulu, aku rasa kau tak nampak black people tu, memang semua putih je. Zaman tu sebab zaman tu memang kau minoriti tak dapat peluang kan. So semua pun kau cashier, semua pun kulit putih apa semua kan. Sampai memang cukup 3 filem lah. Lepas tu bila Hobbit pun sama. Hobbit pun aku rasa tak nampak black people aku rasa. Sebab semua dwarf pun memang Caucasian apa semua kan. So for this time, satu lagi kau pun tak boleh nak lari pada walk agenda apa semua zaman sekarang ni kan. Kau memang tak boleh lari pun. Kau dah tak boleh buat macam Lord of the Ring yang Hobbit buat. Masa Hobbit tu pun sebenarnya work dah ada dah. SJW semua dah ada dah. Cuma diorang buat juga kan. So kali ni kau tak ada nak lari dah. Kau kena ikut juga. Satu benda kau kena ikut juga. Tapi hopefully tak mengganggu. Aku tengok macam tak mengganggu kot setakat ni. Sebab kalau aku pasal kan, kalau macam elf semua putih. Sebab apa? Elf ni suci. Semua kulit putih kan. Sebab ada seorang kulit gelap kan. Tu cakap, tak boleh lah dia 3 kan. Maksudnya elf tak boleh kulit gelap ke apa kan. So kalau kalau benda ni bagi aku, tadi satu yang tanya, cerita ni ada dalam novel ke tak? Tak ada kan? Ada? Tak ada. Basically buku Silmarillion tu adalah macam Wikipedia je. Kalau kau nak explain Jamal? Yang setahu aku Silmarillion tu adalah buku yang macam ni cakap Wikipedia, yang dia cerita Middle Earth ni apa, ni apa, elf ni apa, elf ni bahasa ni apa, ada dictionary dan thesaurus untuk bahasa elf tu. Itu je. So but basically dia adalah buku fakta, macam buku sejarah yang menceritakan dulu Middle Earth benda ni jadi. So dia bukan fiction, dia faction. Sebab benda tu adalah accompaniment to the original trilogy. Tapi bila kau dah sayang sangat original trilogy tu dan kau nak gali, kenapa Galadriel cakap macam ni, kenapa Elrond pakai baju macam ni, dan kau baca Silmarillion. So sekarang dia buat cerita ni based on that lah. So kalau macam tu maknanya memang dia tak ada the exact buku yang ni. So bagi aku macam tak salah lah, sebab kau pun tak langgar apa nama? Yes. Ni kan. Originality kau tak langgar sebab benda ni pun tak ada yang exactly written kan. So okey lah. Dia kalau betul jadi agenda work yang betul jadi nak buat, dia buat Galadriel tu kulit hitam. Itu akan 3. Macam mana kau asal hitam ni putih? Lepas tu dia tukar. Itu betul agenda work. Dulu Galadriel sebenarnya hitam. Tiba lama dia jadi putih. Sebab apa? Sebab dia suci murni. Dulu dia kotor. Tak tahulah kalau macam tak tahulah. Itu kalau lagi kalau dia buat Galadriel jadi transgender. Habis. Itu lagi kan? Lagi seronok kata, lagi seronok. Nightmare Doctor Strange aku dapat Nightmare Lord of the Ring pula. Aduh. Okay, ini point kau tu menarik. Okay, point yang kau katakanlah aku just go along the conversation. Dia jadikan Galadriel ni transgender dan sebagainya. Now, masa Wheel of Time kau tengok Sean Chan siapa nama? Shang-Chi. Bukan Sean Chan, siapa nama? The Amyrlin Seed. Amyrlin Seed dengan siapa nama ni? Moiraine nama dia. Dengan Moiraine dia ada something dalam buku. Memang Robert Jordan dah tulis benda tu. Tapi dia tak, benda tu subtext. Kau kena baca between the lines. Jadi bila dalam series dia bagi kau scene tu, it's not because kita nak menunjukkan representation. Robert Jordan memang dah tulis benda ni, dan benda ni Robert Jordan tulis dalam buku ketiga 25 years ago. Versi tersirat. So because he's just like that. Dan benda tu dah memang dia kata benda ni cool. Apa salahnya? So sekarang benda tu tak nampak canggung. Bila kau dalam adaptation kau buat scene diorang berintimas. They were intimate together. So kalau source material tu macam tu, dan kau buatlah. Tapi kalau bukan source material tu tak ada macam tu, dan kau nak justify sebab kalau kau baca ni diorang sepatutnya sama-sama, dan tak boleh buat apa. Then that is where you nak menyelitkan agenda ataupun you are putting your opinion into the adaptation. Aku rasa boleh juga ada nak selit. Galadriel ada bercinta dengan ni, tetapi sebabkan diorang bukan king atau apa, dia pergi dengan king yang betul lah.
Dari dia punya tu jumpa ke, bercinta kejap, berlawan sama-sama. Lepas tu tak dapat. Mungkin sebab lawan mati gunting ke lah. apa. Lawan gunting. Lawan gunting. Sebab pedang Biasa tak korang cukup ni. dia kena dua kan. Shing pat pedang. Shing. Secara summary-nya aku hype dengan trailer ni and aku tak sabar nak tengok Galadriel dan Elrond kembali. Aku dah tengok Elrond. Aku dah tengok Rohirrim. Aku dah tengok Elrond. Kau tengok ni poster ni Rohirrim ni pedang Dia dengan tahu. Lawa Syah dia punya pedang handle tu. Lawa gila. baik tu. Oh, by the way, aku satu teori Brazil tau. Kenapa dalam trilogi Lord of the Rings, kadang sebut kan, kenapa ada kulit hitam kat sini tapi dalam Lord of the Rings tak ada kulit hitam, tak ada kulit hitam. Aku rasa kan, bila seorang berkuasa kan, dia kata bangsa aku je boleh hidup. Faham. Aku rasa macam tu bro, tu logik gila bro. Aku semua aku benci Sauron gila. Tak nak orang ke benci Sauron gila babi bro. Orang tu benci, memang betul-betul dia staple, memang woke agenda yang anti kan. Aduh. Wan, bila kau cakap macam tu, seorang bahasa aku je boleh hidup. Sekali buka topeng, seorang sebenarnya gelap-gelap macam mana? Sebab kau tak nak nampak muka dia. Itu aku tak faham lah. Itu memang people's woke agenda. Dia nak kutuk woke, at the same time dia nak kutuk woke. Dia dah ambil semua duit woke, lepas tu dia fuck you guys. Tak apa, sama-sama kita nantikan Lord of the Rings, The Rings of Kenapa Power kau September nanti. Tapi Sauron Satu komen terakhir untuk segmen ini daripada Amal Husna. Shooting dekat New Zealand lagi ke atau studio saja? Yes, musim pertama bagi The Lord of the Rings, The Rings of Power, shooting dekat New Zealand ketika COVID. Tapi untuk season 2 onwards yang dah mulai shooting sekarang, diorang pulang ke England, ke London, di aku tak ingat one of the big studios, kerana masalah Pinewood, one of the biggest Pinewood studios. Kerana ada masalah dengan kru Australia, New Zealand dia. So aku cuma tak bayar gaji tu. Aku rasa something dengan COVID lah. Something dengan COVID. Dia macam terlalu ketat ke apa, dia tak puas hati. And then in the end dia just bawa everything back to. I think kita dah discuss dengan Ferris dulu. I think bukan sebab tax, bukan sebab apa. I think the logistic over there. But kalau aku nak counterpoint, kenapa korang tak cari Weta Workshop? But Weta Workshop kan, aku terkejut bila benda ni tidak kerjasama dengan Weta Workshop, which is yang Peter Jackson punya lah. Because they have already all the logistic. But apa yang kita tahu, apabila diorang pergi New Zealand, dia tak ambil Weta Workshop. They have many issue for logistic, macam makeup artist susah nak cari apa semua. Even though we see the trailer, they can pull it off. So I think they don't want to pening kepala, dia pergi ke tempat yang maybe lagi murah pada Weta Workshop punya service, pergi kat England, semua ada. And like what Ferry say juga, kalau kau pergi New Zealand zaman sekarang, kau ambil je white shot apa. So nanti kau boleh digitalize bila kau sampai kat England. So tak payah bazing masuk di New Zealand lah. Tapi lepas tu kita nampak, siapa tu, director Avatar macam cocok kan. Oh, kru saya kat New Zealand semuanya baik-baik. Aku macam, kau nak cari gaduh ke kan? Politik bro, politik. James Cameron kan. Baik semua New Zealand kru-kru ni. So yeah, we looking forward for it lah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.